Tetapi inilah yang menjadi kekeliruan, yang menjadikan sebahagian daripada sahabat-sahabat kita ni, dalam kalangan kita ni, gaduh doa lalu. Cepat-cepat menuduh orang yang melakukan ini sebagai syirik. Apabila menamakan makhluk dengan nama-nama kepada pembuat hakiki dia tu. Cepat-cepat dituduh syirik. Ini saya kena jelaskan sebab supaya jangan berlaku. Cepat-cepat sangat tuduh orang syirik ni. Kalau tak mau setuju pun, tak mau buat pun, tak mau terima, sudahlah. Tapi jangan cepat dok lalu. Duduk kata ni syirik, ni syirik. Kerja mensyirik orang, mensyirikkan orang je kerja. Lebih-lebih isu-isu ni. Baik, saya katakan begitu sebab apa? Minta maaf lah, isu ni isu standard, tak berkait dengan sesiapa ni, isu umum. Dulu kita pernah dengar dan saya pun sudah banyak mengulah lah. Orang nak terima lah, tak mau terima sudahlah. Cuma kita nak kabur. Kalau rasa molek, muafakat dengan Quran hadis, dengan dalil sandaran kata-kata alim ulama dan huraian alim ulama, terima. Rasa tak betul, jangan pakai. Kita mudah je ilmu kita, nak pakai tak musuh dah. Cuma kita nak kabur, nak fikir-fikir, nak dengar-dengar, tak musuh dah. Kita bukan jenis pasal orang, tak mau pasal orang. Cuma kewajipan kita memberitahu, menjelaskan menurut apa yang kita tahu. Jadi isu dulu bila ada sekelompok di kalangan orang Islam ini mensyirikkan salawat salawat syifa. Antara sebab salawat syifa itu dikatakan syirik kan sebab ni lah, sebab yang sama ni. Baik, bila saya nyatakan tadi bahawa yang hakikinya tauhid af'alnya itu, iaitu keyakinan bahawa Allah lah pembuat sebenar segala kejadian. Adapun makhluk ini menjadi sebab kepada kejadian. Biar kita faham gitu. Pelaku sebenar, pembuat sebenar segala kejadian yang berlaku kepada alam semesta ni Allah. Hakikat sebenarnya, yakni berlaku semua itu dengan kudrat dia, dengan iradat dia, tertaluk dengan takdirnya. Sama ada sekecil-kecil perbuatan atau sebesar-besarnya. Daun sorak pula dah. Rambut sorak pun. Daun selai pun. Apatah lagi perbuatan-perbuatan yang besar-besar tu, gerakan bulan bintang, cakrawala dan sebagainya tu, semuanya itu terikat dengan kudrat dan iradat Allah. Tak akan berlaku semua itu kecuali dengan kehendak dia, yang iradatnya dan kekuasaannya, kudratnya. Dan sudah ditakdirkan olehnya. Kita kena faham. Itu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik. Cuma isu yang berkait di sini, kita faham bahawa makhluk ini menjadi sebab. Tapi tidak menjadi kesalahan kalau kita nak menamakan makhluk dengan nama perbuatan itu, sekalipun dia sebab. Contohnya, makhluk ini jadi sebab kepada pemberian. Pemberi sebenar Allah. Tapi kita nak panggil makhluk itu sebagai pemberi, boleh. Tidak salah. Tapi dengan kefahaman dan keyakinan yang betul. Kalau kita faham, kita nama makhluk ini memberi, tapi kita tahu dia sebab je lah. Kita tahu. Dan kita yakin dia sebab je. Tapi kita namakan dia pemberi. Yang pemberi sebenarnya adalah Allah. Tidak salah seperti itu. Tetapi inilah yang menjadi kekeliruan, yang menjadikan sebahagian daripada sahabat-sahabat kita ni, dalam kalangan kita ni, gaduh doa lalu. Cepat-cepat menuduh orang yang melakukan ini sebagai syirik. Apabila menamakan makhluk dengan nama-nama kepada pembuat hakiki dia tu. Cepat-cepat dituduh syirik. Ini saya kena jelaskan sebab supaya jangan berlaku. Cepat-cepat sangat tuduh orang syirik ni. Kalau tak mau setuju pun, tak mau buat pun, tak mau terima, sudahlah. Tapi jangan cepat dok lalu. Duduk kata ni syirik, ni syirik. Kerja mensyirik orang, mensyirikkan orang je kerja. Lebih-lebih isu-isu ni. Baik, saya katakan begitu sebab apa? Minta maaf lah, isu ni isu standard, tak berkait dengan sesiapa ni, isu umum. Dulu kita pernah dengar dan saya pun sudah banyak mengulah lah. Orang nak terima lah, tak mau terima sudahlah. Cuma kita nak kabur. Kalau rasa molek, muafakat dengan Quran hadis, dengan dalil sandaran kata-kata alim ulama dan huraian alim ulama, terima. Rasa tak betul, jangan pakai. Kita mudah je ilmu kita, nak pakai tak musuh dah. Cuma kita nak kabur, nak fikir-fikir, nak dengar-dengar, tak musuh dah. Kita bukan jenis pasal orang, tak mau pasal orang. Cuma kewajipan kita memberitahu, menjelaskan menurut apa yang kita tahu. Jadi isu dulu
bila ada sekelompok di kalangan orang Islam ini mensyirikkan salawat salawat syifa. Antara sebab salawat syifa itu dikatakan syirik kan sebab ni lah, sebab yang sama ni. Cuma saya kena jelas balik. Lama-lama tu kena ingat balik supaya jangan sampai melakukan yang sama. Cepat duduk orang syirik tu syirik ni. Syirik ni bukan benda rengang. Bukan benda rengang. Syirik alias dia kufur. Bila sebab kufur ni ada hadis Nabi. Kalau mau mengkufurkan orang dan benda tu tak kena, kufur tu balik atas muka sendiri. Kena ingat buah tu. Jangan mudah-mudah duk mengkafirkan orang. Saja-saja je boleh. Tak semena-mena boleh penyakit. Allahumma a'izna. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lindung, jaga kita semua. Jadi isunya nak khabar puncanya situlah. Apabila selawat tu ada makna tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub. Maksud kalau kita terjemah bahasa mudah, wahai Tuhanku, bersalawatlah ke atas Nabi Muhammad tibbil qulub, yang menjadi penyembuh kepada penyakit qalbu, hati. Tib tu perawat, penyembuh kepada penyakit hati. Jadi dia kata ni tak boleh, penyembuh Allah Ta'ala. Dari nak kata Nabi sebagai penyembuh, syirik. Ni poin yang dikatakan selawat ni syirik. Jadi macam saya kata tadi lah, kita tahu bahawa makhluk ni sebab, dan tidak salah dari segi syarak menamakan sebab itu sebagai sebab itu dengan perbuatan tu, tak salah. Asalkan dengan kefahaman dan keyakinan yang betul. Dah dari mana benda ni? Dari mana semua ni? Kena ada dalil lah. Saya pun tak mau cakap kosong. Kita pun tak mau cakap main aja ni, haru orang tak tutup pasal. Bila kita sebut ada dalil lah. Orang nak pakai, tak mau pakai sudah lah. Nak kabur je. Bahawa perbuatan tu tidak salah. Baik, contohnya. Kita ambil menolong dululah. Menolong. Penolong sebenar adalah Allah. Hakikat sebenar. Manusia ni kalau dia tolong orang pun, itu sebab dia. Sebab kepada pertolongan. Sebahagian daripada usaha yang boleh diusahakan. Sebahagian daripada ikhtiar yang boleh diikhtiarkan. Yang kalau kita letak nama, yang dia ambil daripada Al-Quran, dia panggil kasbu. Istilah dia. Perbuatan manusia ni, kelah dia tu, kalau kita nak letak payung, kalau kita nak letak satu nama, namanya kasbu. Apa yang dapat diusahakan, apa yang dapat diikhtiarkan. Tapi dia bukan penentu. Dia hanya sebab saja kejadian. Jadi, contohnya pertolongan ni. Kita yakin bahawa penolong sebenar hanyalah Allah. Tidak ada penolong lain selain daripada Allah. Jelas keyakinan kita. Ada pemakhluk ni, maka dia adalah menjadi sebab kepada pertolongan. Dan tidak salah kita menisbahkan, menamakan manusia ni sebagai penolong. Tidak salah. Atas dasar dia menjadi sebab kepada pertolongan. Dalilnya di mana? Tidakkah kita dengar hadis Nabi? Wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhihi. Allah Ta'ala ni menolong hambanya selama mana hamba itu menolong saudaranya. Jadi Nabi sendiri mengisbatkan bahawa kita ni boleh tolong saudara kita. Dah bersalahnya? Bersalahnya? Menisbahkan perbuatan itu kepada makhluk atas dasar sebab-sebab. Kalau syirik, kalau kita kata benda itu syirik, berarti unsur syirik ni ada dalam hadis Nabi juga. Kita nak kata macam tu? Ke mana? Nabi kata macam tu. Wallahu fi aunil abdi. Allah tu menolong hambanya. Itu hakiki ya. Madamal abdu fi auni akhihi. Selama mana hamba itu menolong saudaranya. Jadi Nabi sebut, hamba tu menolong saudaranya. Berarti hamba tu boleh tolong orang. Tapi tolong tu kita fahamlah. Tolong sebagai usahanya, sebab kepada pertolongan. Jadi kalau kita nak kata salawat sifat tu syirik, hadis ni juga gitulah. Tanpa kita sedar. Kena dengar molek buah tu. Contoh lain kita pergi. Tak apa, saya lekong sikit dah hari ni. Kita tambuhlah jenis mudah-mudah duk syirik orang-orang ni. Bukan benda rengang. Kita ingat, benda ni bukan benda kerja rengang. Kerja berat benda ni. Akibat dia berat. Salah, tak kena, tak tepat, balik dalam muka. Al-waliyu. Penolong lah. Makna penolong juga. Kita tengok dalam Al-Asma' Al-Husna. Allah tu Al-Wali. Dialah penolong sebenar.
Penolong sebenar adalah Allah, al-waliyu. Makna penolong juga lah. Tapi atas perkataan al-waliyu. Hakikinya Allah. Dah boleh tak kita nak namakan ini kepada makhluk sebagai penolong? Dalam Al-Quran juga menamakan ini kepada makhluk. Allahu waliyul ladzina amanu innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu. Penolongmu adalah Allah. Hakiki lah tu. Sebenar. Penolong sebenar. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu. Al-Quran sebut. Bukan Allah saja. Rasul juga menjadi penolong. Jadi apakah kita nak kata bila Al-Quran ni sebut Allah tu penolong, Rasul penolong, syirik dah ni. Nak kata gitu. Ke mana? Berarti tidak salah menamakan makhluk dengan nama yang sama tadi tu. Tapi kita fahamlah. Kalau Allah tu wali yang sebenar, penolong sebenar, hakikinya. Bila dinisbahkan kepada makhluk, maka itu diharuskan atas jahalang dia menjadi sebab. Dan tidak salah nama itu tu sebab Al-Quran sendiri menyebut macam tu. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu. Dan orang-orang yang beriman juga menjadi penolong kamu. Jadi menamakan Nabi sebagai wali dengan mana penolong, orang yang beriman sebagai wali atau aulia sebagai penolong, tidak salah. Kerana itu digunakan pakai dalam Al-Quran. Tapi kefahaman biar jelas lah. Bahawa kalau Nabi menjadi penolong, dia sebab kepada pertolongan. Kalau para wali ni, manusia-manusia ni menjadi penolong, dia adalah sebab kepada pertolongan. Kena faham itu. Dan banyak lagi contoh-contoh dalam Al-Quran. Menisbahkan sesuatu yang hakikinya milik Allah, tapi dinisbahkan benda itu kepada makhluk atas jalan majazi. Tidak salah. Dalam ayat yang selalu orang tua dulu biasa baca. Orang tua kita dulu selalu baca. Apa yang dibaca? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun bil mu'minina raufur rahim. Perkataan raufur rahim dalam ayat ini adalah sifat bagi Nabi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kamu rasul dari kalangan kamu sendiri. Disifatkan anitum apa ni? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum apa ni akhir sekali dia bil mu'minina raufur rahim. Rauf. Kalau kita tengok Ar-Rauf, Ar-Rahim, tengok dalam Al-Asmaul Husna, itu nama Allah. Nama Allah. Ar-Rauf, Ar-Rahim, nama Allah. Tapi dalam ayat ni, nama ini disifatkan kepada Nabi. Apakah ini juga berarti syirik ke macam mana? Syirik ke macam mana? Tidaklah. Jadi kita fahamlah bila Rauf tu disebutkan kepada Nabi dengan makna yang sesuai dengan dia lah. Rahim, Ar-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim. Kita tahu itu nama Allah. Tapi dalam ayat ni disifatkan kepada Nabi Rauf, Ar-Rahim. Apakah ini syirik? Jadi Rahim di sini sesuailah dengan makna yang sesuailah dengan Nabi tu. Hak saya nak kabarnya, jangan cepat-cepat duk tuduh orang syirik ni. Lepas tu ada kok cadangan. Salawat sifat ni syirik. Tukar bagi tak apa lah. So tukar bagi pula dah. Tukar bagi. Membuat selawat sendirilah. Jangan kosek selawat orang tu. Ni ajar kan. Bukan habis. Suruh tukar bagi pula dah. Ada juga macam tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub. Tibbi tukar kepada tibba. Yang ni merujuk kepada Allah yang menjadi penyembuh kepada hati. Dari segi makna, hak ni pun boleh, hak tadi pun boleh. Tapi nak kabarnya kalau awak gitu, membuat selawat sendirilah. Buat sendiri. Jangan kosek orang tu. Pandai sangat tu kosek orang. Macam kita ni aling sangat. Na'udzubillahi min zalik. Ni kena berhati-hati bab gini, kena berhati-hati, berjaga-jaga. Bahkan makna yang lebih berat lagi, kosek nak kabar. Makna yang lebih berat lagi pun boleh dinisbahkan kepada makhluk secara majaz. Baik, yang menghidupkan. Siapa yang menghidupkan? Allah. Al-Muhyi. Yang menghidupkan Allah. Menghidupkan orang mati. Allah. Hakikinya. Tapi, kalau kita nak kaitkan kepada makhluk secara majazi, tidak salah. Dalilnya di mana? Dalil dia. Kena tanya dalil dulu kat mana-mana. Yang kita telah sebut beberapa kali sebelum ni. Tidakkah Nabi Isa
Seperti yang disebut dalam Al-Quran. Nabi Isa menyatakan, tapi disebut dalam Al-Quran, manusia ayat Al-Quran, tapi merupakan kalam Nabi Isa. Wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta. Cuma ditambah jom biiznillah. Tak apalah biiznillah tu, itu kefahaman dia. Tapi nak kabarnya Nabi Isa sendiri kabar, aku ni menyembuhkan. Aku, Nabi Isa kata. Tidak kata Allah menyembuhkan, itu standard dah, memang orang tahulah kata. Tapi Nabi Isa kata, aku menyembuhkan. Wa ubri'ul akmaha wal abrasa, penyakit sopok, kusta, aku menyembuhkan. Pada waktu tu tak ada ubat penyakit ni. Lah ni mungkin ada lah, dulu tak ada. Jadi bila ada orang boleh buat tu, pelik lah. Maka berlaku pada Nabi, mukjizat orang panggil. Wa uhyil mauta. Dan aku menghidupkan orang mati. Aku, kata Nabi Isa, aku menghidupkan. Jadi perbuatan menghidupkan Nabi Isa nisbah pada diri dia. Tapi dia tahulah aku menghidupkan ni atas jalan sebab. Kepada itu hakikat sebenar Allah yang menghidupkan. Tapi tak salah menisbahkan kepadanya. Atas kefahaman dan keyakinan yang benar. Nak kabarnya tak salah. Jadi hak kita ni derah sangat syirik. Kan syirik. Nak tengok benda begini ni. Gimana? Jadi kalau kita kata menisbahkan benda ni kepada makhluk sebagai syirik, berarti kata-kata Nabi Isa tu mengandungi makna syirik. Dah kita berani nak kata gitu. Siapa dia agaknya berani kata gitu? Alim mana yang berani kata gitu? Tak ada. Nak kabarnya benda tu tidak salah. Tapi biar faham dengan betul. Yang saya sebut sangat ni, supaya jangan mudah-mudah sangatlah untuk mensyirikkan orang. Sebab tadi saya kata ni kerja syirikkan orang ni bukan benda ringan. Bukan boleh gurau lebih kurang. Tak kena je, balik dah muka lalu. Balik dah muka. Itu dengan nas hadis Nabi. Dengan nas hadis Nabi. Itu kita kena faham baik. Baik, balik. Baru. Rekod jauh sikit. Tak apalah. Duduk peringat lama-lama sekali, peringat. Supaya jangan timbul penyakit ni mudah-mudah. Baik.